Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Liki Racing Team. Okay, jadi untuk video kali ni ada sebiji kris kuning ni macam yang aku cakapkan dengan korang sebelum ni. So ini adalah motor Aceh Kintang Kintung. Okay. Jadinya dia hantar kat sini untuk di-update. So aku pun tak sabar nak tengok spek apa yang ada dekat motor dia. Sebab kita tanya dia pun, dia kata dia tak pasti motor dia ni spek apa. So kita nak tengok dulu lah barang-barang daripada top set dia ni. Dia pakai block size berapa, head apa yang dia pakai. Kira spek-spek lama dia ni kita nak buka dulu untuk tengok. Dan aku akan confirmkan balik dengan dia untuk spek motor dia lah. Dia nak spek berapa. Okay, jadinya aku nak kongsikan dengan korang cara nak buka head block Kris. Cara yang mudah lah. Dia punya minyak hitam laluan dia datang daripada bawah enjin sini pergi ke head kat sini. Okay. Jadinya biasa aku akan longgarkan yang kat sini je. Dia akan ada wasir dia. Wasir dia jenis wasir alloy ataupun wasir copper macam ni. Kau kepak sikit. Itu je lah step pertamanya. Aku buka dulu yang tu. Lepas tu untuk carburetor ni ikut pada carburetor apa yang korang pakai. Aceh pakai ni carburetor NSR. So kita buka klip je lah macam tu. So senang So cap tepi ni kita buka semua. So waktu korang buka ni korang tak ada lah. Sebab biasanya memang akan ada minyak hitam yang dah ready dekat head Macam biasa akan ada marking yang macam ni. Marking dia yang timbul ni kat sini. So kalau dah betul-betul dia tegak macam ni, baru korang marking lah. Kalau dia tegak, kalau dia lari satu mata ke atas tak boleh, motor akan berat. Lari ke bawah pun sama, motor akan berat. Mana marking yang tak ngam, timing dia nak hidup pun susah kadang-kadang. Waktu pemasangan je baru kita nak marking. Kalau kata dia susah kan, korang tahan je kat sini. Tahan sikit je, tahan sikit, okey. Okey lah, rantai kecil dia tak terlalu tegang, tak terlalu longgar, dia biasa-biasa je. So dia dah pakai cam racing lah kat sini. Buka yang kat tepi sini dua. Baru buka yang 4 kat depan ni. So dia dah pakai racing. So kat sini ada chop daripada botol garage. Kat sini ada pula tulis botak mami. Cam dia pakai cam daripada GTC. Valve dia ni mungkin dalam 2428 ataupun 2427. Rasa 2428 agak besar juga tu. Untuk blok pula besar tak besar lah piston ni, korang boleh tengok sendiri. Nampak Nampak motornya macam jackroot mat. Ada gasket setebal lebih kurang 1.5 mm. Aku tarik dulu. So, dia dah ada gasket alloy tebal dalam 1 mm ataupun 1.5. Kawal dia cantik lagi, tak buka. So mungkin motornya spek 57 ni. Nampak 61. Macam Kris last korek dia. Aku tak ingat lah sebab dah lama tinggal. So yang luar dia ni 65 lebih. So tak ada masalah pun sebenarnya head dia ni. Cam dia, engine dia pun datang senyap je malam tu. Okay. So dia punya blok pun sama. Blok dia pun masih lagi cantik. Tak ada masalah apa-apa. Dan dia punya piston. Okay. Okay, so piston dia pun masih lagi cantik. Setakat macam ni manja-manja je. Okay, nampak manja-manja je. So untuk pembakaran macam ni pada aku dah cukup perfect. Dah cukup cun-cun. Untuk motor 2 valve setting macam ni dah ngam. Okay. So block dengan head dia kita tolak tepi dulu. Jadinya tadi aku dah call Aceh bagi tahu yang motornya piston 61 mm. So dia pula macam berbelah bagi untuk kita projek ataupun teruskan projek motor dia. Dia ada hajat kata motor ni nak buat standard pula. Tu dah tak jadi nak buat spek. Okay. So motor ni kita akan bakal masuk head block standard. Piston mungkin dalam 54. Kalau betul-betul standard 53. Aku ada beli Kris 3 biji. Yang sebiji tu aku dah hidupkan untuk bapak aku. Jadi ada 2 biji lagi yang ikutkan betul-betul aku nak projek motor tu lah. Tapi tak tahu pula yang Aceh nak hantar Kris untuk projek Kris dia. So tadi dia baru lupa dia cancel kan. So dia kata kat aku nak buat spek standard. Dia akan hantar dia punya X1R. Tapi tu kita cerita nantilah. Okay. So motor ni tak jadi nak buat head block lain. Ikutkan planningnya hari tu memang kita dah cuba adjustkan barang apa nak pakai untuk motor dia. Cuma sekarang ni dia minta pakai head block standard. So kelas tangan dia ni pun sama. Nak jadikan standard. Jadi kelas tangan nak kena buka lah. Dia punya standard tu mungkin aku just buka dia punya head block, masuk head block standard. Belah kanan pun kita buat kelas standard semula. Dan dia punya request untuk buat starter tangan. Okay. So korang boleh tengok kat sini. So dia ni Kris tu yang memang dah ada starter. Dan lubang starter dia kat sini dia dah tutup.
So sekarang dia nak aku jalankan motor ni jalan starter. Headblock lain ni mungkin dekat engine ataupun motor aku sendirilah. So nak tengok motornya, jom kita tengok. Okey, jadi 2 biji motor yang aku dah beli ni, inilah motornya. Motor ni semua geran ada. Ini yang color biru, merah dengan ada lagi satu kali hitam. Yang kali hitam tu aku dah hidupkan sebab yang kali hitam tu dia macam agak komplit. Cuma ada masalah carburetor, aku tak silap aku dah servis semua. So motor tu dah jalan, okey. So yang ini headblock dah tak ada. Tapi mungkin lah aku ada plan, kita tengok mana yang paling cun untuk kita projek, tengok daripada segi body dia semua. Tapi aku tak akan jalankan dua-dua motor lah. Aku akan jalankan sebiji motor je yang nak buat projek tu. Okey, yang ini headblocknya cun-cun lagi, nampak? Headblock tak buka lagi. So mungkin aku akan projekkan motor yang ni juga. Cuma barang-barang enjin lah kita akan kacukkan. Itu kita nak kena buka mangkuk kiri kanan dulu untuk pastikan barang dekat belah dalam dia tu apa yang kurang. Kita akan adjustkan dia punya block lah, special nak pakai tebal mana. Mungkin special akan pakai size yang sama je. Cuma kita tengok dulu headblock tu cun tak cun. Kalau cun, kalau tak cun kita kena hantar pergi korek. Kalau cun boleh PNP je, cuci-cuci pasang semula. Sebab memang dia minta standard. Okey, bahagian kelas dia aku dah buka habis. So untuk dia punya auto, dia pakai lagi masih auto standard yang dia dah welding lah. Auto ni kalau kata aku grand dalam ni masih lagi cantik, mungkin boleh pakai je yang asal, okey. Dapat jimat sikit duit lah, tak payah nak keluar duit kalau dia cantik lagi. Kalau aku buka yang sana untuk ambil bahagian dia punya cangkuk untuk kelas, okey. Dia punya sarang kelas ni dengan kelas plate dia semua kita pakai seketul yang memang dia punya, sebab memang dia dah pakai kelas plate dia pakai kelas plate IKK dengan spring class racing semua. Jadi untuk bahagian kelas dia ni kita pakai semualah supaya motor tu lebih sedap lagi dan susah nak slip, okey. Cuma bahagian auto je yang kita akan pakai semula. So dekat bahagian keris ni kalau kata nak convert kepada kelas tangan, kelas dekat kaki macam standard, dia orang biasa buang. Jadi sekarang yang Aceh punya ni memang tak ada. So aku terpaksa cari lah. Sekejap lagi kita buka yang motor standard tu, kita akan ambil full yang standard punya, yang komplit. Apa benda tu kejap lagi aku tunjuk dekat korang, okey. So tinggal buka bahagian magnet. Okey, so magnet kalau kata tak ada dia punya tapak untuk one way starter macam ni lah. Dia kosong. So untuk magnet yang jalan starter, dia akan ada tapak untuk one way starter dengan gear starter yang besar kat sini. So kejap lagi aku akan bukakan kat sana. Kita akan pilih mana satu motor yang ada dia punya motor starter dan komplit dengan magnet semualah. Kita akan pakai seketul, okey. Kalau kata motor ni pernah pecah enjin, nampak dia dah pernah welding. Maksud aku bukan dia pecah enjin apa lah, mungkin housing dia saja press terlebih ke apa, jack crankshaft ni tarik terlebih ke ataupun macam mana tak pasti, tapi ada masalah kat sini, nampak. Dia dah pernah pecah enjin, jadi dia dah welding kat sini siap-siap. Tak nak lengah masa, kita terus buka motor yang kat sana, okey. Jom, ni jadi motor yang kita akan baraikan nanti. Dah balut. So kita hirit motor ni keluar dulu sebab nak buka sebelah magnet dulu, okey. Sebab motor ni kalau kau perasan, yang ini dia jalan starter, nampak? Ada motor starter kat sini. So yang ini adalah Chris 1, yang itu pun Chris 1. Jadi yang Chris 2 yang aku hidupkan untuk bapak aku tu. Bapak aku bawa motor tu pergi kebun je, okey. Jadi motor ni full standard. Cuma kita buka belah magnet, kita ambil isi dalam dia. So macam biasa, kalau motor yang original, betul-betul original macam Chris kan, Chris original, dia datang semua screwdriver bunga. So dia datang semua screwdriver bunga. So kita perlukan impact, okey. Impact dengan hammer untuk buka. Dan kita tengoklah hasil dia dalam dia macam mana. Sebab kau tengok belah depan ni, rantai kecil dia pun dah jam. Sebab dia dah buka headblock. Mungkin motor ni ada masalah jam block. Dia punya block dia dah jam. Jadi mana yang tak kenal impact tu apa, ini adalah impact, okey. Kegunaannya kita letak dekat sini dan kena ketuk belakang ni. Okey, kalau korang pusing macam ni, dia boleh pusing, nampak Ni boleh pusing. Ni untuk ikat lah. Kalau nak buka, korang kena pusing arah buka macam ni, buka. Dan korang ketuk je belakang dia gini. Gitu. Waktu ketuk tu korang kena tekan lah.
Jadi aku dah buka dah dia punya mangkuk sebelah kiri, bahagian starter apa benda semua aku dah ambil dengan magnet. So yang tu karat memang karat teruk sebab air dah masuk. Tapi benda tu tak rosak. Jadi aku pergi rendam dekat diesel dulu. Kejap lagi kita akan cuci bagi dia nampak cun-cun balik. Ini ada barang yang aku dah standby kan. Blok dengan head dengan mangkuk belah kanan ni, complete set ni. Daripada projek Chris aku yang sebelum ni. Yang sebelum ni aku buat spek 68 jack 4 tu, okay. Bahagian kelas yang ada macam ni. Ni dipanggil one way bearing, okay. One way bearing Chris ni yang selalu menyebabkan motor Chris bila kita start kosong, okay. Auto ni masih cantik. Untuk auto ni mungkin aku akan pakai yang ini ataupun pakai yang tu lah. Memang dah complete lah. So dah tak ada apa yang kurang. Untuk bahagian head pula, head yang budak ni punya yang sebelum ni dia betul-betul standard. Nampak? Head betul-betul full standard. So maknanya motor Aceh ni kita terpaksa full standard lah. Untuk blok dia pun sama, blok standard. Piston masih lagi 53. Aku ingatkan 55 ataupun 54 tadi. Lepas tu piston ni salah. Blok dia masih lagi cantik. Jadi yang ni aku polish sikit. Tukar piston baru. Tu budak ni dia ada kotak angin. So memang ngam lah. Sebab Aceh request kata memang nak betul-betul standard. Sebab dia kata kalau piston dia agak kecil sikit, mungkin dia akan kekalkan head block dia yang lama. Buat kelas standard, nak jalan starter. Jadinya aku cakap baik full standard. Sebab risau juga kalau kata spek 61 tu tak boleh nak crank pakai motor starter. So kena buka balik head, tukar head block standard 2-3 kali kerja. Jadi kita kekalkan je terus full standard. Dengan kotak angin standard pun ada. So barang-barang standard yang ada kat sini, macam cam standard, carburetor standard. Carburetor ni pun bukannya rosak, motor tu datang hidup tau. So barang-barang full standard daripada Chris merah ni, Chris 68mm punya barang ni semua kita akan masukkan dekat motor Aceh. Rokam semua komplit. Cuma barang-barang dia ni tak rosak, cuma kotor lah. Kita akan cuci balik semua, lepas tu terus pasang. Untuk bahagian kiri pula ada juga beberapa barang yang dah makan ataupun rosak. Contohnya untuk gear starter, kalau macam LCY ke apa, biasanya ada gear starter yang macam ni je kan. Okay, untuk Chris dah ada 2, dia ada lagi satu yang kecil ni. So gear starter ni kita panggil ada gear starter besar, ada gear starter kecil. Okay, untuk motor yang pakai starter tangan lah. Yang ini dia dah rosak tau, nampak? Dah tajam lah ni, nampak? Perasan tak? Dia dah rosak-rosak, berlekuk-lekuk sini. Jadinya kalau dah macam ni, jangan pasang. Yang ini je yang kena tukar. Maknanya yang ini aku akan beli yang lain. Jadi yang lain ni aku akan cuci dan boleh pasang lah. Bila kita nak buat semula starter, kita kena adakan dia punya relay starter. So wire dia semua ada, nampak? Wire untuk jalan starter, maknanya wiring dia ni memang wiring Chris One yang dah ada starter. So wiring kepada nak masuk ke relay apa benda semua ada. Tapak relay pun ada kat sini. So sekejap lagi aku kena beli dia punya relay starter. Bateri ni kalau tak function kena tukar bateri lain. Tengok dekat switch handle dia, dekat sini tak ada switch. So dia kena ada switch. So wiring ni dah memang wiring yang jalan electric starter. So kita nak kena buat semula. Sekejap lagi aku akan standby barang-barang dia, mana yang kita perlukan. Contoh lagi satu macam dekat sini, dia dah tutup. Dia punya lubang untuk motor starter. Sebab tak nak leaking. Jadi nanti aku akan tebuk semula lah. Yang ini gam batu je. Jadi gam batu ni kita kena buang supaya lubang dia clear je. Okay. Jadi sekarang ni aku nak settlekan bahagian starter dulu. Motor starter dia. Sebab dia dah gam batu dekat di sini. So gam batu ni dia punya sifat dia keras, tapi bila kau ketuk dia boleh crack. Okay. So kita ketuk dekat bahagian sini. Kita ketuk dulu. Nampak? Dia dah terkopi. Keluar ketul dengan tu. So dia dah keluar gitu. Kita ketuk gini pula. Keluarkan dia ke sana pula. So mana yang ni korang kalau boleh korang tutup lah elok-elok sikit. Sebab kejap lagi kita akan cuci dia punya bahagian enjin kanan dan kiri. Dan sebelum pasang head block tu memang kena cuci dulu lah. Biasa kejap lagi aku akan pasang head block pula. Okay. So yang ni dia sikit lagi kita kena sambung ketuk lagi. Ni dah dia dah gam belakang ni dia letak stopper, dia tutup. Okay. Dia letak getah je, dia just lapik, lepas tu dia gam depan tu. Okay. So dah settle lah macam ni. Nampak dia dah berlubang balik, dapat yang macam asal. So motor Aceh ni dia memang dah asalnya original dia memang ada starter ni. Cuma dia tutup starter, supaya motor lebih ringan lah. Biasanya macam tu lah. Kalau kita dulu banyak lumba-lumba, kita buang starter. Okay. Okay, jadi lubang dah dapat racun. Cuma masalah kat sini, dia gam kembali kat belah sini. Kita ketuk pakai screwdriver je. Okay. Kita ketuk pakai screwdriver lepek supaya dia pecah.
Okey, jadi untuk bahagian mangkuk kiri kanan dia aku dah start cuci. So sekarang dah bersih. Sebelah kiri dah cun-cun. Tak ada pasir, tak ada habuk, tak ada kotoran degil waktu kita bersihkan dia punya ni. Tadi korang dah tengok dah waktu aku ketuk. Okey, so waktu ketuk aku habuk-habuk dia ada semua, tapi kita dah bersihkan betul-betul bersih. So dah cuci cun-cun dah. Okey. So untuk bahagian blok dia aku kekalkan juga sebab aku nampak yang asal tu dia ada pakai special. So special ni tebal dia dalam 1 mm saja. Berkemungkinan motor ni jack 2 mm. Okey. Jadi aku terpaksa counter dengan cara potong-potong piston. Okey. So korang boleh tengok dekat depan sini. Untuk bahagian piston dia aku potong bahagian kiri dengan kanan. Besar dom ni adalah 40 mm. Piston dia ni dah saiz 53.5 lebih kurang. Boleh nampak special 1 mm kat sini aku dah letak 1 mm. 1 mm tolak habis. Piston dia flat habis dia rata, betul-betul rata. Jadi aku akan letak satu keping gasket kertas. Dan kat sini aku safety kan juga dekat bahagian head. Okey. Head ni betul-betul head standard. Cuma aku taper kan, aku buat kedalaman dia lebih kurang 0.8 ataupun 1 mm macam tu lah. Aku sengaja buat macam ni supaya tak ada isu motor ni ketat waktu hujung ataupun dia ada masalah knocking. Okey. Memang sengaja buat macam ni sebab kita tak nak laga dan cara nak counter lantai kecil. Okey, ini cara-cara yang kita guna suatu ketika dulu. Jadi aku gunakan masih menggunakan skill yang sama sebab cara ni memang cara yang mudah lah, tak pening. Kalau kita nak cari rantai kecil yang panjang, contoh 92, kita nak 93 tak ada, dia akan ada 94. Jadi 94 terlalu panjang. So aku counter macam ni. Mungkin gasket ni boleh pakai juga skeping gini je, ataupun pakai gasket kertas skeping saja sebab masih jauh, dia tak akan kena dekat head. Cuma poket aku dah buat siap-siap. Dia punya poket valve dekat piston, valve pun valve standard saja. So tak mungkin akan kena bila kita menggunakan cam standard. Sebab tu aku buat macam ni. So tak ada masalah kita nak main rapat-rapat habis pun. Okay. So tinggal nak pasang bahagian top set saja. Okay, jom. Bahagian head block dia aku dah siap pasang. Okay. So tadi aku ada tukar dia punya timing gear. Kalau kau perasan timing gear tu yang lama aku tukar sebab dia dah makan tau. Okay, ni yang lama. So korang boleh tengok, nampak kan dia dah makan. So untuk bahagian ni aku letak gasket dia 1 mm saja sebab aku tengok bila kita ikat keluar dia tu dalam 0.2, 0.3 je. Dan untuk bahagian head aku dah taper kan tadi, turun dalam 0.8. Jadi rantai kecil dapat pun memang ngam-ngam saja, cun-cun. So bahagian top set settle dengan carburetor standard. Okay. So untuk carburetor standard tu full standard lah, tengkuk. Memang tak ada potting apa-apa bahagian head dia. Just cuma aku buatkan dia punya taper untuk piston lah. Tadi kat akhir aku dah buat taper dia sikit. Okay. So untuk magnet pula, kejap lagi kita akan pakaikan magnet yang standard code. Maksudnya magnet dia yang asal. Sebab magnet dia yang asal ni nampak lebih cantik daripada magnet yang aku ambil daripada motor tadi tu. Okay. Sebab magnet ni memang dah agak teruk. Lepas tu bahagian one way dia pun aku terpaksa tukar yang lain. So sekarang aku nak buat bahagian starter. Bahagian starter dia, barang-barang yang kita nak pakai ni kena ada dia yang Swiss atas ni dekat bahagian handle tu. Lepas tu relay starter. Relay starter ni aku ambil yang Tobaki punya. Sebab Tobaki punya ni memang dia keluar special untuk Chris punya lah. Memang khas untuk Chris. Dan dengan bateri. Sebab bateri lama dia dah tak berapa function sangat. So untuk bahagian dia punya kabel yang kan dia tak complete kan. So ni aku beli wire ni. Ini orang panggil dia punya wire fuse untuk memang Chris punya. Chris memang jenis pakai fuse yang bulat macam ni, mentol. Lepas tu wire yang ni wire starter LC yang aku modifikan sekali. So wire ni memang wire api masuk. Okay. Api masuk. Yang ini pergi daripada bateri pergi ke relay. So kedudukan dia lebih kurang macam ni lah. Bateri pergi ke relay kat atas ni. Lepas tu kejap lagi wire yang daripada motor starter. Okay, motor starter aku dah siap pasang sebab tak ada benda pun. So aku pasang siap-siap supaya korang lebih senang nak faham. So wire yang untuk starter ni, kalau korang tak ada, macam aku rembat dekat motor yang aku barai tadi. Jadi ni dia punya wire yang asal lah, original. Sebab motor tu memang ada starter. Jadi wire dia aku rembat. Kejap lagi kita akan letak kat sini lah. Memang dekat tempat kedudukan dia.
So getah lama ni kita buang, kita masukkan relay starter yang Tobaki punya tu. Dan barang-barang lain semua tak ada. Kejap lagi aku nak tunjuk dekat korang dia punya cara crank dia. Maksudnya sebelum korang nak pening-pening kepala kan, tak payah pasang dulu kan. Kita cuba try dalam keadaan kosong saja. Maksudnya gear starter tak ada. So kita nak tengok motor starter tu jalan sendiri kosong. Kita kena try dia dulu, bagi dia clear, dah boleh jalan cun-cun, baru kita terus ke batu atas ni. Kita nak kena buka yang kat atas ni, nak kena pasang gear-gear yang ada kat bahagian kanan lah. Gear-gear tu semua pun aku dah beli dah. Aku dah completekan barangnya semua kat sini. Kejap lagi aku akan tunjuk kat korang barang apa yang aku pakai untuk bahagian kiri dia lah. So motor starter dia kita biarkan kosong macam ni dulu. Kita kena buat percubaan yang dia boleh crank je dulu. Okay. So dah ready untuk bahagian kelas, kita akan pasang. So dia punya ni macam ni dia kena free macam ni. Dia nak ke depan tak boleh, tapi dia free macam ni. So bila dia free macam ni, kelas dia tak mati. Ni yang aku masukkan, bendalan yang perlu untuk kelas standard. Dia kena ada cangkuk ni dengan bendalan ni. Bendalan ni sebab aku tak reti nak panggil apa namanya, tapi dia khas untuk kelas lah. Maksud aku kelas normal, kelas biasa. So kena ada bendalan ni dengan biji tiga tol ni, kena ada. So mangkuk dia kat sini. Mangkuk dia kita dah cat hitam sama dengan mangkuk sebelah kiri. Okay. So colour dia nice gitu. Asalnya memang hitam, cuma yang ni silver kan. Motor Aceh tu memang asalnya hitam. Jadi mangkuknya dah kering, kita ambil. Melekat kau, lama sangat. So mangkuknya nampak. Nak kata cantik sangat tu tak adalah, tapi kita buang colour lah. Kita buang colour sampailah betul-betul jadi colour alloy original. So sekarang kita nak ready untuk pasang lah. So kat sini korang boleh tengok dia punya ni kena pasang tau. Dia kena pasang kat sini, ada dia punya tempat untuk clutch dia. Kedudukannya sama juga. Dia bentuk 3 macam tu juga, 3 ketul lekuk macam ni. So kejap lagi aku akan pasang bendalan ni, terus sarung. Kejap lagi aku akan ajar korang cara nak adjust kelas dia yang guna mangkuk sebelah kanan ni, macam mana rupa dia. Siap pasang dia punya mangkuk kiri dan kanan. Okay. So kat sini exhaustnya kita dah tukar lah. Exhaust yang dia pakai sekarang exhaust standard, betul-betul standard daripada Chris 2. Dia ada perbezaan sikit antara Chris 1 dan Chris 2. Dia ada jenis yang ada cover, ada jenis yang tak ada cover. Okay, so aku ingatkan motor Aceh ni adalah Chris 2 yang betul-betul Chris 2. Dan rupanya bila tengok balik wiring dia betul-betul
dengan dia punya coil magnet yang asing, dia bukan keliling. So itu adalah Chris One. Ternyata betul bila aku buka dia punya cover sini, aku cek dia punya CDI. CDI dia memang 6 pin. So bila 6 pin, wiring dia memang wiring Chris One, okay? Bukan Chris 2. So kat sini dah siap bahagian starter semua. So aku explain lagi sekali, yang earding memang letak earding, cara kita nak jalankan dia punya starter. So kat sini ada dua wire, satu masuk ke wiring yang ada fuse ni, satu masuk ke relay starter, dan yang keluar daripada relay starter ni direct terus pergi starter. Okay, so kat sini ada wire untuk dia punya switch lah. Okay, so kat sini aku tukar bateri dia yang besar sikit. Kalau korang pakai YTZ6 pun okey. Asal tadi aku pakai YTZ5. YTZ5 ni dia punya start, kalau kata Chris, starter dia lembik sikit je. Bukannya dia tak boleh crank, dia boleh crank, tapi dia tak berapa nak kuat sangat. Motor takkan hidup. Bila start kaki, sekali je hidup. So aku cuba letak bateri yang besar sikit, YTZ6, auto sekali start saja. So kita boleh dengar sikit bunyi enjin dia. Okay, nampak? Sekali start saja, motor dah hidup. Idle semua lekat cantik lah. Cuma kat sini karburator yang owner Chris sebelum ni punya head block ni, sekali dengan karburator dia tak boleh pakai sebab dah overflow. Jadi aku dah cuci 2-3 kali dekat bahagian dia punya roket dia tu, tak nak juga. Kesudahannya aku beli karburator baru, tapi karburator baru ni pun cun-cun lah, dia bagi kerjasama yang baik. Tak adalah orang kata susah sangat nak setting, dia senang je untuk di setting. So motor Aceh ni aku dah buatkan sekali dengan dia punya signal kiri kanan dengan horn sekali. So horn dah function lah. So signal semua function signal semua okey, hidup. Depan belakang hidup, nampak? Signal kiri kanan semua hidup. Cuma lampunya agak malap sikit. Kalau kata dia pakai lampu yang LED, aku rasa lagi cun kot. Sebab bila korang pakai lampu LED, api masuk saja memang dah agak terang. Kalau dia malap pun tak nampak terlalu malap. Okey, lampu belakang semua dah cun. Sebab dia kata kat aku motornya memang dia nak standard habis. So memang jadi standard habis lah. Kalau ikutkan plan kita hari tu untuk headblock LC, tapi dia ada kata tak jadi headblock LC tu, dia akan hantar X1R. So kita tengoklah X1R dia nanti apa yang dia nak buat. Okay, so lagi satu pasal gear. Kalau kau punya gear sebelah sana, kau tekan dia kosong saja, dia tak ada kelas kan. Sekejap okay, kau tekan dia kosong saja, dia tak ada kelas. Korang boleh longgarkan dia punya nut. Lepas tu yang screwdriver leper kat tengah ni, korang pusingkan lawan arah jam. Bila korang pusingkan ikut jam, dia makin tak ada kelas. So cara dia memang sangat-sangat mudah. Kau tengok aku longgarkan. So aku longgarkan macam ni, dan aku letak ni. Bila aku letak ni macam ni kan, dia kosong, betul-betul kosong. So kalau korang pergi kat sebelah sana, gear ni korang tekan, dia kosong saja, macam tak ada kelasnya. Lembut saja. So cara dia nak setting dia senang. Kau pusing sampai kau rasa macam dia dah berat. Masuk berat tu bukannya sampai ketat, berat macam ni. Nampak? Ni dah sampai kat sini dah ketat. Nampak? Aku pegang biasa-biasa je, dia dah tak nak ikut dah. So kat sini korang lock terus. Bila korang lock, dia punya kelas tu dia dah duduk ngam-ngam je. Okey, kita tekan kat sebelah sini. Bila skru tadi korang adjust dengan baik, dengan betul, dia punya gear dia ni dia sedap je. Sebab apa? Kelas dia masuk tepat pada waktu. Korang tekan, dia jumpa kelas, lepas tu korang tekan lebih sikit, terus masuk gear. Okey, so nampak? Sekarang senang je nak masuk gear. So sedap kan ni? Kalau tak, dia akan macam gear motor Yamaha. Yamaha 80, motor lama dulu tu. Okey, so kotak angin kita dah pasang semua siap-siap. Aku rasa motor ni dah tak ada apa. Cuma kat sini, bila motornya dulu speknya 61mm, kira dah spek standard model lah kan. Sprocket depan dia masih lagi guna 14. Okey lah ngam. Untuk belah belakang korang tengok sini. Biasa Chris kalau pakai sprocket ni memang tak akan jalan motornya. Dia bukannya tak boleh nak laju ke apa. Nampak? Sprocket dia pakai sekarang ni 33 untuk Chris. Kau cakap lah mana-mana player Chris, kalau kata motor standard, betul-betul standard, jalan 33, aku rasa gear 2 tu boleh sampai Johor. Gear 2 je boleh sampai Johor. Sebab memang gear dia akan jadi panjang. Okay, so kesudahannya kat sini, kita nak kena upkan balik sprocket dia. So rantai ni memang confirm lah tak sampai dah. Sebab bila korang pakai sprocket besar, nak kena tarik depan lagi, dah tak mampu depan. Jadi kita kena tukar sprocket satu set. Sprocket depan standard Chris dia datang biasanya 14 ataupun 13. Tengok pada tahun lah. Sebab aku pun dah lama tinggal, aku pun tak berapa nak pasti sangat. Tapi ada yang 13, ada yang 14. So pada aku 14 ni okey dah. Cuma belakang sama ada 38 ataupun 37 lah. Itu yang paling kecil lah tu. Kalau kata 39 pun lagi baik.
lagi elok, lagi besar, lagi baik. Sebab motor ni agak berat. Okay. So kesimpulannya kat sini, motor ni sekarang head block dia memang betul-betul standard. Cuma enjin bawah dia sahaja yang racing. Yang racing adalah crankshaft. So aku rasa motor ni jack 2 ataupun jack 3. Sebab aku tak ukur ataupun kira stroke dia berapa. Jadi aku tak berapa nak pastilah. Tapi aku dah cuba set up kan pakai gasket hanya 1mm saja dekat blok. So settle masalah. Kita counter rantai kecil apa semua memang dah ngam-ngam lah. Okay. So aku rasa cukup sampai sini untuk video motor Aceh keris kuning ni. Okay. Terima kasih pada korang yang tonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye. Okay, jadi kat sini ada sebiji Y15, okay. So ini adalah enjin baru yang owner minta aku buatkan lah, okay. So enjin dia yang asal tu, kes dia rantai putus je. Rantai putus tu kalau melibas biasanya, kalau lug korang ni tak pecah lah crankcase. Yang dia punya ni kurang lug, tapi dia punya pecah tu sikit sangat. Cuma customer ni mungkin tak sedap lah tengok pecah macam tu, nak welding apa benda semua. Jadinya customer ni pergilah beli crankcase baru. Yang ini crankcase yang berdaftar betul-betul Bila korang ambil crankcase yang berdaftar, kena ada report, kena ada itu, nak kena ada ini. So kalau kata follow dia punya prosedur ni, memang rumit, memang leceh, okay. Jadinya crankcase ni crankcase halal lah, okay. So crankcase baru aku buatkan spek sama juga dengan spek motor yang aku pernah buat sebelum ni, okay. So motor yang sebelum ni aku buat spek 65 jack 4.65 daripada Tobaki A to Z, okay. So motor ni pun sama, full spek Tobaki juga. Cumanya kat sini untuk crankshaft dia 4.65 jack 4.65 ni aku pilih daripada Fastech sebab owner memang nak yang betul-betul padu dan tahan. Okey. Yang Tobaki dah pakai 2 tahun pun alhamdulillah masih lagi padu, masih lagi tak ada komplain kata bunyi bising, gegar ataupun sebagainya. Okey. So motor ni betul-betul baru siap saja. Korang boleh tengok. So special kita guna 7mm. Head kita pakai 2326. Yang ini sengaja kita cuba yang besar, okey. Cuma untuk exhaust sekarang owner dah beli siap-siap. Yang exhaust ni agak terkecil lah. Ini antara exhaust yang first time aku nak cuba daripada CJ Ipoh. So CJ Ipoh ni first time aku nak cuba, tapi dengar-dengar flow ataupun exhaust ni, exhaust dia ni boleh keluar power lah. Cuma exhaust ni pada aku untuk spek 65 tak jack boleh lah. Sebab dia keluar 35. Kalau dia keluar 35-38 cun, okay. Tapi tak apa, sebab exhaust owner dah beli, kita tetap nak teruskan juga. So aku nak payung lah sikit bunyinya. Ini sambil-sambil je sebab motor ni bukan aku yang buat, dia orang yang buat Bismillah. Okay, so itulah bunyi exhaust daripada CJ Ipoh dengan spek 65 jack 4.65. So horsepower berapa yang